Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat lagi sama-sama bertemu, dan kita insya-Allah pada kali ini kita akan sambung lagi pelajaran kita pembelajaran pendidikan Islam tingkatan 5. Dan hari ini kita masuk kembali dalam bidang Al-Quran. Kita masuk kembali dalam bidang Al-Quran. Hari ini kita akan belajar ayat kefahaman dalam bidang Al-Quran ini, surah At-Taubah ayat 19 hingga 20. Tajuk yang diberi dalam buku teks ialah memahami keutamaan dalam tindakan. Okey, diharap semua pelajar bersedia dengan buku nota salin. Nota-nota yang Ustaz akan tayangkan insya-Allah. Okey, ini ayatnya. Mari kita baca. Dinasihatkan kepada para pelajar agar dapat baca ayat ini dengan betul, jaga kelancaran, jaga hukum tajwid, jaga fasahah. Mana tahu ayat ini akan keluar dalam peperiksaan kita kertas 2 nanti, yang anda semua akan membaca di hadapan ustaz. Okey, baca molek-molek, elok-elok. Mari kita baca, ikut ustaz baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم Sadaqallahul Azim. Surah At-Taubah ayat 19 dan 20. Okey, lancarkan bacaan ini, praktis di rumah. Insya-Allah tiba penilaian nanti anda akan dapat baca dengan betul dan lancar. Insya-Allah dapat markah yang tinggi dalam kertas 2. Insya-Allah. Okey, kita tengok terjemahan ayat yang kita baca tadi. Terjemahan ini pun penting, perhatikan dia punya perkataan-perkataan. Kalau keluar dalam soalan dia garis mana-mana perkataan, anda boleh jawab. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Aj'altum siqayatal hajj. Maksudnya, adakah kamu menyangka perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang menunaikan haji? Wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan masjid al-haram itu.
kaman amana billahi wal yawmil akhir, sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wajahada fi sabilillah, serta berjihad pada jalan Allah. La yastawuna indallah, mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Dalam ayat yang pertama ini Tuhan tanya, sama tak mu sangka, adakah mu ni sangka bahwasanya perbuatan yang kamu buat ni, iaitu memberi minum kepada orang yang menunaikan haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu, ini perbuatan baik. Memberi minum kepada orang yang menunaikan haji dan memakmurkan Masjidil Haram, mu sangka sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan kamu sangka sama dengan orang yang berjihad pada jalan Allah. Maka Allah sendiri jawab sini, tak sama. Maknanya perbuatan beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah dan hari akhirat, berjihad kepada jalan Allah lebih besar kelebihannya, pahalanya, daripada perbuatan memberi minum kepada orang yang menunaikan haji dan memakmurkan, iaitu mengimarahkan Masjidil Haram di Mekah. Ini tak sama. Okey. Allah SWT, la yastawuna indallah, mereka yang bersifat demikian, yang bersangka bahawasanya memberi minum kepada orang menunaikan haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu besar perbuatan itu, tak sama dengan orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat dan berjihad. Tak sama, Tuhan jawab sendiri. Dan akhirnya Allah kata, Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Itu ayat yang ke-19. Kita tengok ayat yang ke-20 terjemahannya. Allazina amanu wa hajaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah, adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dalam ayat yang ke-20 ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan lagi tentang kelebihan orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa raga. Allah kata orang-orang yang macam ini darjatnya di sisi Allah lebih besar dan lebih tinggi, dan orang-orang inilah yang akan berjaya. Maknanya dalam hidup ini kita kena beri keutamaan. Nak menjadikan kita ni tinggi di sisi Allah, nak menjadikan kita ni orang berjaya, utamanya ialah kita kena beriman. Kita kena berhijrah, berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa raga. Lebih besar daripada perbuatan-perbuatan lain yang kita anggap semuanya kebajikan. Macam tadi, orang yang memberi makan, orang yang memberi minum kepada orang yang melakukan haji, serta orang yang memakmurkan Masjidil Haram pun perbuatan yang mulia. Tapi kalau dari segi keutamaan, Allah SWT tegaskan beriman, berhijrah dan berjihad itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang tadi. Itu. Jadi ayat ini memberi isyarat kepada kita kena utamakan yang lebih besar. Dalam hidup kita ni ada benda yang utama kita kena buat dulu
sebelum buat yang lain-lain. Kita kena buat. Kita akan belajar bab ini keutamaan dalam memilih sesuatu benda. Okey, kita tengok dulu sebab turunnya ayat ini. Kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah SWT? Ayat-ayat Quran ini Tuhan turunkan berdasarkan peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Menurut Nu'man bin Bashir, terdapat beberapa orang sahabat berbincang tentang amalan yang mereka utamakan selepas pembukaan Mekah. Ada beberapa sahabat duduk bincang, buat sama-sama dia, lepas kita tahu yang Mekah ni, gapo amalan yang kita kena utamakan, kita nak buat. Terdapat sahabat yang akan menumpukan kepada memberi minuman kepada orang yang menunaikan haji. Ada sahabat kata, aku nak buat kebajikan, aku nak bagi minuman kepada orang yang melakukan haji. Kebajikan. Terdapat juga sahabat dalam perbincangan tu akan menumpukan usaha memakmurkan Masjidil Haram. Ada sahabat lain kata, dia kata, aku sepanjang masa aku nak buat ibadah je, makmurkan Masjidil Haram, aku nak jadi tukang siok di Masjidil Haram, nak sembahyang, nak duduk iktikaf di Masjidil Haram, duduk cakap-cakap, pun perbuatan yang baik. Selain itu, terdapat juga sahabat yang berjihad, ia akan berjihad di jalan Allah. Ada juga sahabat dia kata, aku nak berjihad pada jalan Allah, nak berjihad, nak perang, nak berjuang dengan harta dan jiwa raga. Maka perbincangan sahabat-sahabat ini, perbincangan tersebut ditegur oleh Saidina Umar radhiyallahu anhu kerana tidak sopan meninggikan suara di sebelah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ini sedang berbincang, duduk bincang dekat mimbar Nabi, dekat raudhah di Masjidin Nabawi. Maka perbuatan mereka ni duduk bincang-bincang ni tinggi suara, tak sesuai, ditegur oleh Saidina Umar. Kemudian Saidina Umar mengadukan hal itu kepada Rasulullah. Maka Saidina Umar pun geripuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini yang menegur sahabat-sahabat tadi. Dia tak tegur tentang perbuatan meninggikan suara. Allah menegur perbuatan mereka ni, apa yang lebih utama dibuat. Apa yang lebih utama dibuat. Okey, kita baca dalam ayat tadi, yang lebih utama dibuat ialah beriman kepada Allah, berhijrah dan juga berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa raga. Itu yang lebih utama. Bukan perbuatan memberi minum kepada orang yang menunaikan haji, perbuatan memakmurkan Masjidil Haram. Itu tidak diutamakan. Lebih besar daripada iman, jihad dan juga hijrah. Okey. Jadi keutamaan, perbuatan mengutamakan sesuatu benda tu dalam istilah agama dipanggil sebagai al-aulawiyat. Al-aulawiyat. Kita baca molek-molek. Al-aulawiyat. Aulawiyat. Al-aulawiyat. Iaitu apa maksud al-aulawiyat ni? Mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak. Dalam agama ni, dalam syarak ni, ada benda yang sepatutnya kita dahulukan. Okey, semua tu baik. Tapi ada benda-benda tertentu yang sepatutnya kita dahulukan. Maka kita utamakan yang sepatutnya didahulukan, dan kita utamakan itu ikut prinsip syarak, maka itulah dipanggil sebagai al-aulawiyat. Al-aulawiyat. Okey. Okey. Kita dah tengok dulu sebelum kita bincang seterusnya tentang dalam al-aulawiyat ni, baca pun pelik ni, al-aulawiyat. Kita tengok dulu prinsip asas. Prinsip asas dalam fiqh al-aulawiyat. Okey. Kita nak memilih sesuatu yang kita utamakan, itu ialah yang pertama bersumberkan dalil syarak. Kita nak pilih yang mana utama, kita kena tengok kepada dalil syarak, tengok kepada ayat Quran dan hadis. Ayat Quran suruh utamakan yang mana, hadis suruh utamakan yang mana, yang itu dulu yang kita kena utamakan.
Jangan kita ikut kepala kita. Kita nak utamakan yang mana? Ikut kepala kita tetap jadilah. Okey. Yang kedua, mengutamakan perkara yang diutamakan oleh syarak. Kalau syarak, kalau Allah SWT suruh kita utamakan, maka kita utamakan yang itu dulu. Okey, jangan kita pilih pilihan yang kemudian. Macam tadi, Allah SWT suruh utamakan beriman kepada Allah, berhijrah dan berjihad. Utamakan iaitu sebelum kita utamakan memberi minum kepada orang yang melakukan haji ataupun mengimarahkan Masjidil Haram. Utamakan benda yang diutamakan oleh syarak. Yang ketiga, mengambil kira keperluan semasa dan setempat. Kita nak utamakan sesuatu benda tu ikut keperluan semasa dan setempat kita. Nah, okey, kita baca dululah. Mengutamakan keperluan atau manfaat bersama berbanding dengan keperluan atau manfaat pribadi. Okey, kalau ada manfaat bersama, kita kena utamakan yang bersama dulu daripada yang pribadi. Okey, utamakan yang masyarakat boleh sertai dulu daripada manfaat pribadi kita. Okey. Yang ketiga, mengambil kira tahap keupayaan individu. Ada sesetengah perkara tu individu tertentu tak boleh buat, maka utamakan yang dia boleh buat dulu. Ini prinsip asas dalam fiqh al-aulawiyat. Okey, kita nak tengok bidang manakah, apakah bidang pelaksanaan fiqh al-aulawiyat. Okey, kita utamakan dalam bidang mana? Yang pertama, dalam bidang ilmu dan pemikiran. Dalam bidang ilmu kita kena utamakan yang mana? Ini ada yang dibincangkan selepas ini, kita akan masuk lepas ini. Yang kedua, dalam amalan. Amalan dalam Islam ini banyak. Kita kena utamakan yang mana? Kita akan bincang lepas ini. Yang ketiga, tuntutan syarak. Okey, Allah tuntut kita buat. Tuntutan Allah ni banyak. Tapi Allah tuntut yang mana kita kena utamakan. Okey, kita akan bincang satu persatu selepas ini. Yang pertama, kita tengok dalam bidang ilmu dan pemikiran. Kita nak laksanakan macam mana keutamaan ini. Okey, prinsip amnya kita kena utamakan usaha untuk menuntut ilmu dan memahaminya berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Prinsip amnya, secara prinsipnya, dari segi kalau dibandingkan dengan antara ilmu dan amalan, belajar dengan buat amal, Islam suruh kita utamakan belajar dahulu, barulah kita boleh buat amalan. Jadi tak betul kalau kita ada dua pilihan, kita ambil amalan dulu sebelum kita belajar. Contohnya belajar sembahyang. Okey, belajar sembahyang dengan yang mana kita kena utamakan? Kita nak sembahyang dulu ke ataupun nak belajar dahulu? Maka dalam Islam, prinsipnya ialah kita kena belajar dulu. Belajar dulu tentang sembahyang, betul salah, amalan-amalan dalam sembahyang, biar betul dulu, biar kita tahu dulu sebelum kita melakukan amalan solat. Kena belajar dulu. Jadi belajar ni penting. Okay? Menuntut ilmu itu adalah penting. Bahkan ada disebut hadis yang mengutamakan orang yang belajar menuntut ilmu itu lebih utama daripada melakukan solat sunat. Ada setengah riwayat kata orang yang belajar ini lebih utama daripada solat sunat 1000 rakaat. Maknanya lebih utama belajar. Jadi belajar ini satu yang penting. Okey. Contohnya hari ini ada kelas. Dan juga awak boleh juga melakukan solat sunat. Tapi berbanding dengan kelas, antara kelas dengan solat sunat, maka dalam Islam kena utamakan kelas dulu. Okey, macam mana kita nak aplikasikan al-awlawiyat dalam ilmu ni? Okey, yang pertama, mengutamakan ilmu fardu ain berbanding dengan ilmu fardu kifayah. Ini kita dah belajar. Ilmu ni ada dua, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah ilmu agama yang wajib dituntut oleh setiap individu.
Ilmu kifayah ini ialah ilmu-ilmu lain pelengkap kepada agama. Wajib juga kita belajar. Macam ilmu doktor, ilmu pertukangan, ilmu komputer, ilmu sains, itu ialah ilmu fardu kifayah. Tapi di segi keutamaan kita belajar, kita kena utamakan ilmu fardu ain dahulu. Okey, sebelum kita belajar fardu kifayah. Tak betul. Orang itu hanya pandai ilmu fardu kifayah, tapi ilmu fardu ain tak tahu ke mana. Contohnya mengutamakan ilmu menunaikan solat yang betul berbanding dengan ilmu lain. Okey, antara ilmu menunaikan solat, ilmu tentang sembahyang, dengan ilmu sains, yang mana lebih penting? Dalam Islam kata penting yang fardu ain dulu, iaitu ilmu menunaikan solat berbanding dengan ilmu fardu kifayah, iaitu ilmu sains. Okey, jadi pelajar-pelajar walaupun nak bijak sains sekalipun, kena belajar agama biar pandai dahulu. Okey, biar faham dahulu. Yang kedua, mengutamakan ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa dan pelengkap bagi umat Islam. Okey? Dan ilmu fardu kifayah ni banyak juga. Okey? Doktor ilmu kedoktoran, ilmu kejuruteraan, ilmu pertanian, ilmu sains, geografi, fizik, kimia, itu fardu kifayah semua. Tapi di segi keutamaan, kita kena utamakan yang jadi keperluan masyarakat sekarang. Contohnya sekarang masyarakat kita dilanda pandemik. Okey. Jadi keutamaan kita ialah menjaga kesihatan. Jadi kalau bandingkan ilmu perubatan dengan ilmu pertanian, sekarang lebih kita utamakan ilmu perubatan. Kerana dia lebih diperlukan buat masa sekarang. Semuanya wajib, tapi utamakan perubatan. Okey. Kalau ada pilihan lah. Okey, itu dalam bidang ilmu, apa yang kita kena utamakan. Yang kedua, dalam bidang amalan. Kita nak buat amalan, buat ibadah seseharian ni, kita utamakan yang mana? Okey, prinsipnya dalam ibadah ni, dia ada prinsipnya. Utamakan amalan yang banyak manfaat berbanding dengan amalan yang kurang manfaat. Kalau nak buat amalan, buat hak banyak manfaat dulu. Okey, berbanding dengan kurang manfaat. Kalau manfaat itu bukan kita seorang yang dapat, ramai yang dapat, itu lebih baik daripada kita dapat manfaat kita seorang. Kita baca Quran, kita seorang kita dapat. Tapi kalau kita buat amalan lain, kita buat masjid ke, kita sedekah ke, itu lebih ramai yang dapat, lebih ramai yang mendapat manfaat. Maka kita, di segi prinsipnya, kita kena utamakan yang dapat manfaat yang ramai daripada manfaat kita seorang. Kita nak aplikasi, nak saranakan macam mana? Yang utama, mengutamakan amalan yang banyak manfaat kepada masyarakat berbanding amalan yang kurang bermanfaat mengikut keperluan dan situasi. Jadi kita kena nilailah sesuatu amalan itu hak mana yang lebih bermanfaat kepada masyarakat. Okay? Contohnya dia beri sini, contohnya mengutamakan bersedekah berbanding dengan gotong royong. Dua-duanya elok, dua-duanya bagus, sedekah dan gotong royong. Tapi kalau dari segi utama apa yang kita perlu buat, dia kata sedekah lebih utama kerana manfaat sedekah ni lebih besar kepada masyarakat berbanding dengan gotong royong. Gotong royong pun ada manfaat, tapi kecil saja manfaatnya. Mungkin kita gotong royong membersihkan kawasan, sempit saja dia punya ruang lingkupnya. Tapi kalau kita sedekah, ramai yang boleh dimanfaatkan. Di segi ranking aulawiyatnya, sedekah lebih utama daripada gotong royong. Yang kedua, kita nak aplikasikan amalan ini, mengutamakan aktiviti kemasyarakatan berbanding dengan ibadat sunat yang berbentuk peribadi. Jadi kalau dibandingkan amalan-amalan ini, yang kemasyarakatan tu lebih kita kena utamakan daripada amalan peribadi, amalan sunat kita, sembahyang sunat kita. Contohnya di sini mengutamakan program berbentuk kebajikan masyarakat, sedekah, tolong orang. Terutamanya sekarang ini, dalam masa orang tidak ada duit, orang tidak ada kesempitan, orang yang mengalami kesempitan hidup, kita tolong mereka, kita bagi bantuan.
itu lebih utama daripada kita membanyakkan amalan sunat untuk peribadi, daripada kita baca Quran seorang je kita dapat manfaatnya, daripada kita sembahyang sunat. Dari segi keutamaan dalam Islam, menolong orang ramai itu lebih penting, mesti diutamakan daripada peribadi kita. Kalaulah kita ada dua pilihan hari ni, apa yang kita nak buat? Yang pertama, kita tolong orang. Yang kedua, kita sembahyang sunat di rumah. Lebih utama kita tolong orang. Itu di segi nak aplikasikan amalan ini. Okey? Jadi dalam Islam ni, dia suruh kita utamakan benda yang patut kita kena utamakan. Okey? Seterusnya dalam tuntutan syarak, lebih kurang saja. Prinsipnya ialah mengutamakan perkara pokok berbanding dengan perkara cabang. Perkara pokok ni perkara asas dalam agama ni, perkara besar berbanding dengan perkara cabang yang kecil-kecil. Kita kena utamakan yang besar daripada yang kecil. Contohnya kita nak aplikasikan macam mana? Mengutamakan amalan fardu ain berbanding fardu kifayah. Tadi ilmu fardu ain, fardu kifayah. Amalan pun sama. Ada amalan fardu ain, ada amalan fardu kifayah. Contoh yang diberi sini ialah tentang mengutamakan pelaksanaan zakat wajib sebelum bersedekah. Zakat wajib fardu ain. Zakat tu fardu ain, sedekah tu fardu kifayah. Ada setengah kata sunat sedekah. Okey? Dari segi syarat untuk kita buat agar keluarkan zakat dahulu daripada sedekah. Okey? Kerana zakat itu fardu ain, sedekah itu fardu kifayah sahaja. Okey. Yang kedua, mengutamakan amalan fardu berbanding dengan sunat. Kalau dihimpunkan, nak buat yang fardu kan nak buat yang sunat? Kena buat yang fardu dulu. Contohnya di sini ialah mengutamakan membantu ibu bapa berbanding iktikaf. Dua-duanya boleh pahala, dua-duanya dituntut oleh syarak. Tapi membantu ibu bapa adalah fardu, wajib. Sedangkan iktikaf sunat. Maka kita kena utamakan yang mana? Kena utamakan yang fardu dulu, iaitu membantu ibu bapa daripada kita iktikaf. Iktikaf. Boleh? Contoh lain, solat qada dengan solat sunat. Okey? Islam suruh kita agar buat yang qada dulu sebelum kita buat yang sunat. Jangan kita buat sunat kita tinggalkan yang qada. Itu tak ikut fiqh al-awwaliyat, fiqh aulawiyat. Okey. Yang ketiga, mengutamakan penguasaan akidah berbanding dengan perkara syariah. Okey. Dituntut ke atas kita belajar akidah dulu. Laksanakan perkara akidah dulu sebelum kita memperhalusi perkara syariah, itu fiqh. Macam dalam partition kita ini, kita ada partition akidah dan kita ada partition fiqh. Di segi keutamaan, kita kena kemah bahagian akidah dulu. Okay, biar faham akidah, biar kita boleh amalkan yang akidah ini sebelum kita memperhalusi isu-isu fiqh. Bab kahwin, itu fiqh. Bab berjual beli, itu fiqh. Okay? Akidah macam mana? Bab iman, bab Islam, perkara batal iman. Itu kena faham dulu sebelum kita detailkan dalam bidang fiqh tadi. Inilah keutamaan menjadi tuntutan syarak, yang perlu kita laksanakan, insya-Allah. Okey, itu saya harap semua ustaz harap anda semua faham lah. Okey. Seterusnya, kepentingan fiqh aulawiyat terhadap individu dan masyarakat. Apa pentingnya kita ikut fiqh aulawiyat? Kita utamakan benda yang patut kita utamakan, kita kemudiankan benda yang patut kita kemudiankan. Apa kepentingannya? Satu, memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik. Kita nampak tindakan kita terkawal, kita tahu mana yang utama, mana yang kurang utama. Jadi sistematik kita buat. Yang kedua, membuahkan hasil kerja yang berkualiti dan efektif. InsyaAllah kita ada disiplin tindakan yang kita kena buat, maka hasil kerja kita insya-Allah ada kualiti dan berkesan, efektif. Yang ketiga, mengamalkan semua tuntutan Islam ikut susunan yang tepat. Kita boleh amalkan semua
tuntut yang dituntut oleh Islam, ikut yang tepat. Kita buat yang utama dulu, buat yang fardu dulu, kemudian terus buat yang sunat. Okey, buat yang fardu ain dulu, kemudian terus kepada fardu kifayah yang sunat. Maka semua kita boleh buat, tapi kita kena utamakan yang patut diutamakan. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan sosial dalam melestarikan pengurusan kehidupan. Jadi kehidupan kita bermasyarakat pun akan sejahtera kerana ada sikap ini. Contohnya tadi macam kita utamakan sedekah daripada amalan sunat hak lain. Maka apabila sedekah ini dapat diaplikasikan, maka sejahteralah sosial kita. Tak adalah orang yang rajin buat ibadat tapi masyarakatnya kelam kabut. Okey, yang kelima, menyeimbangkan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan tuntutan syariah. Okey, kita nak melaksanakan tuntutan agama ni, kita kena seimbangkan. Kita tengok masyarakat, di samping kita fikir diri kita nak buat amal untuk diri kita, kita kena tengok juga amalan untuk masyarakat. Dari segi keutamaan dalam Islam, amalan untuk masyarakat lebih diutamakan daripada amalan untuk diri kita. Maka apabila tuntutan masyarakat pun kita buat dan tuntutan diri sendiri pun kita buat, maka berlakulah keseimbangan. Tidak adalah orang yang duduk diri masjid semua, ngatik semua, baca Quran semua, tak cara ke masyarakat. Yang keenam, mewujudkan masyarakat yang berjaya menguruskan sistem kehidupan yang cekap. Maka masyarakat yang ada fiqh aulawiyat ni insya-Allah akan berjaya. Sistem kehidupan dia cekap. Kita boleh fikirlah. Okey, itu diharap semua pelajar boleh faham di situ. Dan akhir sekali seperti biasa, kita tengok pengajaran ayat yang kita baca tadi. Jangan lupa kalau kita nak jawab peperiksaan, ayat yang pertama di depan sekali, ayat pengajaran kena bubuh kita hendaklah. Kalau tidak ada ni, separuh markah tak ada. Okey. Kita hendaklah sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Kerana keimanan ialah kunci penerimaan segala ibadah. Keimanan. Tadi kita belajar perkara yang perlu kita utamakan, aulawiyat yang pertamanya ialah pertingkatkan keimanan. Okey. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa berazam dan untuk berjihad. Ini perkara utama juga. Berazam untuk berjihad dengan tenaga dan harta supaya kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa berhijrah kepada yang lebih baik supaya menjadi insan yang produktif. Kita hendaklah berhijrah. Jadi 3 benda dalam ayat tadi, ia sebut tentang keimanan, ia sebut tentang berjihad, yang ketiga ia bersebut tentang hijrah. Benda ni dia boleh dibuat sebagai pengajaran. Yang penting letak di hadapannya kita hendaklah. Dan satu lagi ialah kita hendaklah sentiasa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan kerana kebaikan itu akan diberikan ganjaran pada hari akhirat. Yang pentingnya benda tu benda baik, kita kena berlomba-lomba buat. Tapi kalau ada 2 benda yang baik, maka apa yang perlu kita utamakan? Kita kita dah belajar tadilah. Jadi seharap semuanya boleh faham dan boleh amalkan apa yang penting dalam kehidupan kita ni, apa yang tidak penting. Apatah lagi kalau dibandingkan kehidupan kita ada benda yang bersifat tuntutan syarak dengan benda bersifat tuntutan diri kita. Maka kita kena utamakan yang Allah dulu. Contohnya antara solat dengan game, sembahyang dulu baru game. Antara baca Quran dengan main, baca Quran dulu. Kita kena faham dah. Kita kena faham. Antara tolong ibu bapa, hormat ibu bapa dengan pergi ngatik di masjid, hormat ibu bapa dahulu. Ini saya harap semuanya boleh faham dan boleh aplikasikan dalam kehidupan. Antara belajar PDPR ni dengan tidur, apa yang perlu diutamakan? Dah kita boleh faham dah. Okey, diharap semua pelajar boleh aplikasikan dalam kehidupan. Jadi untuk setakat itu
Hari ini panjang dah kita berbicara tentang tajuk ini. Yang pentingnya tulis nota elok-elok, ingat, faham, insya-Allah kita boleh jawab dalam periksa dan kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.